Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-7 Fikir Sekejap. Raja Petra Kamarudin dalam satu posting dia berkata, Mahathir pegang duit UMNO. Bila Najib tak sokong anak dia Mukris, Mahathir marah dan sekat duit UMNO. Dia cekik UMNO, nak matikan UMNO. Lepas tu, ditubuhkan bersatu supaya anak dia ada parti dia sendiri. Jadi mengikut cerita Raja Petra, Najib terpaksa salur wang kepada UMNO dari 1MDB. Cerita ni benar atau tidak, kita tak tahu. Begitu juga dengan credibility sumber asal cerita ni. Tapi kita perlu bagi perhatian kepada isu dana politik. Harap tahun ini kita akan dengar lebih mengenai pelaksanaan rang undang-undang berkaitan pendanaan politik. Walau apa pun, kita juga kena lihat kes Datuk Seri Najib dari sudut pendanaan politik. Sebenarnya kalau kita buka cerita dana politik ni, dia ni macam kita buka satu tin ulat lah. Like opening a can of worm. Sukar untuk move forward. Hampir kesemua ahli parlimen dari kerajaan dan pembangkang sekarang berasal daripada sistem lama. Kalau kita ungkit sejarah, pasti tak sedap lah. Kalau tanya dari mana semua parti-parti politik dapat dana dia? Datuk Seri Najib saja ke yang ada wang tunai berkotak-kotak dalam rumah dia? Orang politik lain tak ada ke wang tunai jumlah besar dalam rumah dia? Kenapa dana parti ada dalam akaun parti, tapi wang tunai untuk parti pula disimpan merata-rata? Ada ke parti politik yang tak ada jerangkung dalam almari dia dalam isu dana politik? Mari kita tanya YB-YB yang berdegar-degar di parlimen cakap pasal isu rakyat. Nak jadi hero anak-anak muda. Dari mana datang dana-dana politik YB? Ada senarai penderma? Ada simpan wang tunai kat rumah tak? Kenapa tak masuk bank? Budak dispatch gaji 1,000 lebih pun masuk bank. Kenapa YB simpan duit beribu-ribu kat rumah? Ada apa-apa YB nak sorok ke? Sebab tak masuk duit dalam sistem perbankan. Kalau YB nak jawab soalan-soalan ini, dia kena buka almari dia. Dia tak akan buka almari dia. Sebab terlalu banyak jerangkung. Jangan lupa tanya Syed Saddiq sekali. Kenapa dia simpan wang tunai RM250,000 di rumah? Bank lagi selamat kan? Bila baca keterangan penolong bendahari armada Rafiq Hakim dalam kes Syed Saddiq, tak tahu nak ketawa ke atau nak menangis. Jadi semua YB-YB yang mengalami serangan moral secara tiba-tiba bantai Najib, tolonglah. Kalau polis geladah rumah dia orang ni pun, berapa lori wang tunai polis akan jumpa? Fikir sekejap. That is why it is time for us to reset and move on. Sistem pentadbiran negara kita ni korup. Sesiapa saja naik pegang jawatan besar boleh jadi korup. Bukan mudah untuk PMX bawa perubahan. Ianya sukar. Tapi beliau ada tekad untuk mengutamakan tata kelola. Sebelum PRU ke-14, penyingkiran Najib disamakan dengan penghapusan rasuah. Jadi Najib dalam penjara sekarang tak ada rasuah ke? Sumbat Najib di penjara tidak hapuskan rasuah langsung. Malah, yang datang kemudian dituduh curi masa COVID pula. Sistem kita terlalu korup, membolehkan orang mencuri. Sistem ini kotorkan siapa saja yang pegang kuasa. Reformasi institusi terlalu rumit. Jadi kita harus bagi ruang dan masa kepada PMX. Masalah kita bukan Najib. Masalah kita adalah kita ada satu sistem yang korup. Satu sistem yang memudahkan rasuah. We have a systemic corruption. Maksudnya, orang baik macam mana pun, kalau dapat tampuk kuasa, dia boleh jadi korup. Sebab itu, kita mesti bagi dukungan kepada PMX dan kerajaan madani untuk bersihkan sistem pentadbiran kita dari penyakit rasuah. Terence Gomez dari Transparency International pernah ungkapkan bahawa apabila Mahathir mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada tahun 1981, rasuah menjadi lebih teruk. Kita ada pencuri dan perasuah dari semua parti politik tanpa kecuali. Let us go after the system. Bukan mudah. Kita rakyat yang berfikir harus lihat gambaran yang lebih besar.
Bagi peluang kepada kerajaan madani untuk reset. Rakyat kena faham, kerajaan madani bawah pimpinan PMX tengah buat reset. Yang lawan bermati-matian, semua nak kembali kepada sistem yang lama, di mana rompakan boleh ditingkatkan dan dipercepatkan dan memudahkan aliran wang tunai yang tak terkawal, di mana jumlah wang tunai yang tak masuk akal boleh disimpan merata-rata tempat, tapi bukan dalam bank. Ingat tak dulu zaman Mahathir dan juga lepas zaman Mahathir, kalau ada projek kerajaan persekutuan, ia lebih dikenali di kawasan setempat sebagai, oh ini projek Datuk Seri Haji Bakil bin Doremi, atau ini projek Tan Sri Sanggaputan Singgem, atau ini projek Datuk Seri Ni Pingkor. Politik Malaysia sejak Mahathir jadi PM memang sudah jadi satu profession untuk kayakan diri. Tak lulus SRP pun tak apa. Dia masuk politik, dia jadi jutawan. Tiba-tiba dia milik banyak tanah. Dia jadi datuk. Wah, he has arrived. Kita yang belajar bertungkus lumus, yang ada kepakaran untuk buat kerja, bila kita nak buat bisnes, kita kena ada kabel. Mesti kena ada kabel. Kalau kabel kuat, confirm sukses. Otak dia dalam salur usus pun tak apa. Bangang tahap gaban pun tak apa. Ada kabel, confirm jadi. Memang ada keterlanjuran dulu. Kerajaan perpaduan berfungsi sebab semua parti setuju untuk reset semula dan basmi kepincangan dulu yang sudah jadi systemic corruption. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan untuk melakukan reset. Jadi, tekad politik PMX untuk memperkasakan tata kelola mesti diberi dukungan. Ini masa untuk reset sistem pentadbiran negara. Kalau kita ikhlas dengan perjuangan reformasi dan mahu reform sistem kita yang korup, kita mesti pilih persetujuan dan penyelesaian yang berdasarkan tolak ansur dan jalan tengah. Setiap usaha untuk bawa reformasi institusi pasti kena selesai masalah antara dua tuntutan yang bertentangan. Jadi, penyelesaian itu merupakan satu kompromi. Kita tak boleh lihat ini sebagai satu persetujuan atau kesepakatan yang mencemarkan prinsip. Prinsip itu bijak digunakan untuk bawa kebaikan, bukan dijadikan sebagai penghalang besar untuk mencapai kejayaan reformasi. Berkompromi demi kejayaan reformasi, bukan untuk kepentingan peribadi. Kita yang mahukan reformasi mesti terima hakikat bahawa kita mesti pilih persetujuan dan penyelesaian yang berdasarkan tolak ansur dan jalan tengah. Kalau kita sendiri duduk bantai segala usaha kerajaan, bila masa reformasi akan menjadi realiti? Jadi, tak payahlah buat ugutan, nak turun jalan lah, nak demonstrasi lah, maki kerajaan hipokrit lah. Akhirnya yang untung, kumpulan dubuk yang menunggu nak ambil kesempatan. Jadi, pendukung reformasi yang tuntut perubahan, sabar. Bagilah peluang kepada PMX dan kerajaan perpaduan. Mereka ni tengah buat terbaik sedaya upaya mereka. Kalau kita rakyat yang berfikir tak beri sokongan, siapa lagi yang akan sokong? Fikir sekejap. Kita tak sampai di sini dalam masa satu hari. Ia makan masa lebih daripada 25 tahun. Jumpa di episod ke-8 Fikir Sekejap.